Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Ainaziah, nombor matriks 270704. Saya akan teruskan ke pengenalan bagi tugasan ini. Mencuri adalah merupakan satu perbuatan jenayah yang melibatkan harta benda. Salihah dan Arba'i pada tahun 2017 menyatakan mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil hak dan barang orang lain dengan niat untuk memilikinya tanpa meminta keizinan pemiliknya. Definisi mencuri menurut Kanun Keseksaan pula telah diperuntukkan di bawah Seksyen 378, iaitu barang siapa yang bermaksud hendak mengambil dengan curangnya apa-apa harta yang boleh dialih daripada milik mana-mana orang dengan tiada kerelaan orang itu menggerakkan harta itu dengan tujuan hendak mengambilnya adalah dikira sebagai kesalahan mencuri. Walaupun pelbagai definisi yang diberikan, namun kata kunci kepada perbuatan ini adalah mengambil hak orang lain tanpa keizinannya, dan ia merupakan satu kesalahan di dalam agama Islam sendiri. Di Malaysia, jenayah ini tidak terlepas daripada berlaku, malah ianya berlaku dengan banyak sekali. Kes kecurian yang berlaku bukan hanya melibatkan wang ringgit, malah harta benda yang lain. Sebagai contoh, utusan Bonia Online pada tahun 2021 menyatakan bahawa sebuah kenderaan dicuri setiap 1 jam 15 minit di Malaysia. Oleh hal yang demikian, tugasan ini dilakukan untuk memperincikan lagi mengenai jenayah curi dengan menjelaskan mengenai definisi, situasi, statistik jenayah di Malaysia, faktor risiko dan juga cadangan intervensi yang boleh dilakukan di setiap peringkat, iaitu mikro, meso dan juga makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah binti Ahmad Fazil bernombor matrik 270513. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan mengenai definisi konsep bagi jenayah curi. Jenayah curi berasal daripada bahasa Arab yang mana ianya daripada perkataan saraqah, yasriyu, sariqatan, yang mana ianya telah membawa maksud kepada jenayah yang mana ianya melibatkan perbuatan mengambil sesuatu tanpa izin pemilik secara bersembunyi dan telah mengakibatkan kehilangan harta benda orang lain. Jadi ulama juga ada mengatakan tentang pencurian ialah perkara yang telah diancam dengan hukuman takzir, yang bermaksud pencurian ini tidak memenuhi syarat pelaksanaan hukum hud, dan ianya telah terbahagi kepada dua, iaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara bersembunyi, dan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain secara kekerasan, sebagai contoh merompak dan menyamun. Seterusnya, kita ke situasi jenayah curi di Malaysia. Di Malaysia, kes jenayah curi juga turut berlaku. Faizal Latif pada tahun 2015 melalui kajiannya mengenai jenayah jalanan di Kuala Lumpur mendapati bahawa jenayah jalanan seperti jenayah curi, samun dan rompak telah berlaku kira-kira 35,000 kes yang dilaporkan setiap tahun, iaitu lebih kurang 17% daripada jumlah keseluruhan indeks kes jenayah di Malaysia. Saban hari kita dapat mendengar bahawa kes jenayah curi ini semakin berleluasa di media-media sosial. Bahkan ianya turut berlaku di komuniti kita sendiri. Jika dilihat dan diamati di komuniti kita atau kejiranan, pastinya jenayah curi ini pernah berlaku dari sekecil-kecil harta benda sehinggalah kes kecurian yang besar. Jadi seterusnya saya teruskan kepada statistik. Jadi statistik yang saya ingin membentangkan adalah statistik harta benda di Malaysia pada tahun 2015 sehingga tahun 2020. Jadi jenayah harta benda ini terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama adalah curi, yang kedua adalah curi motorkar, yang ketiga adalah curi motosikal, yang keempat adalah curi van atau lori atau jentera berat, dan yang kelima adalah curi ragut, dan yang keenam adalah pecah rumah. Jadi menurut statistik yang saya jumpai ini, 2015 merupakan tahun yang paling tinggi di antara tahun-tahun yang lain. Jadi pada tahun 2015 sebanyak 93,735 kes telah tercatat, yang mana curi motosikal merupakan jenayah yang paling tinggi di antara yang lain. Pada tahun 2016 sebanyak 90,028 kes yang telah tercatat, dan curi motosikal merupakan di antara jenayah yang tinggi. Terusnya adalah tahun 2017, iaitu 77,802 kes, dan masih juga curi motosikal merupakan jenayah yang paling tinggi, iaitu sebanyak 31,577 kes. Dan seterusnya adalah 2018 sebanyak 71,760 kes,
dan curi motosikal sebanyak 26,779. Seterusnya adalah 2019 sebanyak 66,981 kes, dan curi motosikal mempunyai kes sebanyak 26,779, dan seterusnya adalah tahun 2019 iaitu sebanyak 66,981 kes, dan curi motosikal merupakan paling tinggi iaitu 22,507. Dan akhir sekali adalah tahun 2020 yang mana ianya menunjukkan 53,344 kes, dan masih juga curi motosikal merupakan antara majoriti yang paling tinggi iaitu 16,059 kes. Jadi kita boleh lihat di sini bahawasanya curi motosikal merupakan majoriti antara yang tertinggi di sepanjang tahun 2015 sehingga tahun 2020. Jadi bagi statistik jenayah pecah rumah mengikut negeri di Malaysia ini pada tahun 2015 hingga tahun 2020 merupakan negeri yang paling tinggi iaitu Selangor yang mencatatkan pada tahun 2015 sebanyak 5,805 kes, pada tahun 2016 sebanyak 5,497 kes, tahun 2017 sebanyak 4,133, 2018 sebanyak 3,515, pada tahun 2019 sebanyak 3,679, dan pada tahun 2020 sebanyak 3,025 kes. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa negeri Selangor merupakan negeri yang paling tinggi majoritinya untuk jenayah pecah rumah, dan negeri yang paling sedikit adalah negeri Perlis yang mana ianya hanya pada tahun 2015 sebanyak 102 kes, pada tahun 2016 sebanyak 85 kes, pada tahun 2017 sebanyak 87 kes, dan pada tahun 2018 sebanyak 54 kes, dan telah menaik pada tahun 2019 sebanyak 111 kes, dan tahun 2020 sebanyak 155 kes. Jadi kita boleh lihat di sini bahawasanya negeri Perlis tidak menjangkau sehingga ke 1,000 pun kes jenayah pecah rumah. Saya Syed Syazwani binti Syed Maknometrik 270767. Hari ini saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor risiko yang wujud melibatkan jenayah curi. Yang adalah kurangnya kawalan keselamatan, pemantauan dari pihak berkuasa seperti BDRM dan rukun tetangga, dan sasaran penjenayah. Okey, kekurangan dari segi kawalan keselamatan merupakan satu faktor yang mendorong untuk berlakunya pelakuan jenayah oleh seseorang individu, iaitu kawalan keselamatan seperti pemasangan CCTV, dan rumah perlulah memasang pagar setiap tingkat, juga perlu memasang grill, pemasangan alat penggera, bentuk keselamatan dan sebagainya. Merupakan langkah yang amat penting, malah telah menjadi keperluan bagi sesebuah rumah kediaman ataupun kawasan. Dengan itu, apabila mempunyai ciri-ciri kawalan keselamatan sebegini, dapat meningkatkan lagi tahap keselamatan di setiap kediaman daripada dipecah masuk atau diceroboh oleh penjenayah. Ini dikatakan demikian kerana tanpa kawalan keselamatan tambahan sebegini akan membolehkan serta mendorong terjadinya sesuatu perlakuan jenayah yang melibatkan kecurian, samun pecah rumah dan sebagainya diambil berat. Hal ini kerana tindakan dalam memantau sesuatu kawasan dengan membuat rondaan oleh pihak berkuasa, PDRM dan pihak rukun tetangga juga adalah usaha dan langkah yang sepatutnya dilakukan. Baru menjadi masa berlakunya jenayah pecah rumah ataupun kecurian sahaja. Membuat rondaan berikutan daripada itu akan dapat meningkatkan masalah jenayah
disebabkan tiada kawalan keselamatan yang sepatutnya menjadi seterusnya menjadi sasaran. Penjenayah juga mampu mendorong wujudnya perlakuan jenayah serta dapat meningkatkan masalah jenayah syuri atau melibatkan harta benda di sesuatu kawasan. Antara faktor-faktor pelindung yang boleh dilakukan bagi jenayah curi ini adalah faktor motivasi untuk berubah, faktor sokongan sosial, faktor pemegangan keagamaan. Faktor motivasi untuk berubah adalah di mana seseorang pelaku jenayah curi untuk mengubah tingkah laku negatif yang telah dilakukan, bertingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang sebenar. Hal itu seterusnya faktor pelindungan dari segi sokongan sosial merupakan satu perkara yang perlu diambil penekanan apabila melibatkan dengan sesuatu tingkah laku negatif yang akan membawa impak kepada diri keluarga, kerana sokongan sosial daripada ahli keluarga adalah faktor pelindung yang sangat signifikan untuk membantu seseorang pelaku jenayah curi umumnya bagi melalui satu proses tingkah laku yang berjaya ke arah yang lebih positif. Seterusnya, faktor perlindungan dari segi aspek pegangan agama yang kukuh mampu memupuk kesedaran yang sebenar dalam diri untuk tidak melakukan lagi tingkah laku jenayah. Hal ini kerana apabila seseorang individu mempunyai pegangan agama dan telah mula mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyedari segala kesilapan yang dilakukan serta benar-benar menyesali. Saya Nur Masyidah binti Muhammad 271646 akan membincangkan tentang cadangan intervensi pada peringkat mikro, meso dan makro. Intervensi kerja sosial adalah aktiviti utama yang dilakukan oleh pekerja sosial bagi membawa perubahan kepada situasi permasalahan klien. Intervensi telah merangkumi intervensi psikososial di peringkat mikro yang memfokuskan individu, keluarga, kumpulan, malah sehingga kepada peringkat meso dan makro seperti dalam pembentukan dasar perancangan dan pembangunan sosial. Intervensi pada peringkat mikro adalah menggunakan kaedah terapi rasional emotif tingkah laku atau Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) yang diasaskan oleh Albert Ellis. Terapi ini salah satu rawatan yang digunakan kepada masyarakat yang telah melakukan jenayah curi. Ia boleh mengurangkan ketidakrasionalan dalam diri mereka. Melalui terapi ini, ia terdapat 3 elemen terdiri iaitu kognitif, emosi, tingkah laku. Ia akan memberi kesan yang positif dalam merawat masyarakat yang melakukan jenayah. Selain itu, cadangan intervensi pada peringkat meso ialah melakukan sokongan rakan sebaya dan intervensi kelompok. Pekerja sosial boleh mengadakan sesi bersama sekumpulan pesalah yang melakukan kesalahan kecurian sahaja. Hal ini boleh dilihat bahawa intervensi kelompok ini merupakan satu sistem yang mana mereka saling memberi dan saling menerima antara satu sama lain. Mereka bebas untuk berbicara tanpa ada rasa halangan antara mereka. Melalui intervensi ini juga mereka saling menghormati antara satu sama lain, bertanggungjawab dalam apa jua yang mereka lakukan pada tempoh intervensi ini. Dan dalam tempoh intervensi kelompok juga mereka akan mendapatkan persetujuan sebelum melakukan apa jua. Kita selaku pekerja sosial yang menjadi fasilitator semasa intervensi ini, ia boleh merangsang dan menyokong kepada pesalah dan akan membantu untuk meningkatkan semula kefungsiannya dalam tempoh pemulihan kepada pesalah curi. Akhir sekali, cadangan intervensi pada peringkat makro yang mana melibatkan komuniti yang terdiri daripada masyarakat sekeliling, keluarga, pesalah juga. Intervensi melibatkan komuniti ini berbentuk modul atau program yang dilaksanakan sama ada oleh pihak berkuasa maupun pihak luar dengan menggalakkan mereka untuk beraktiviti supaya mereka dapat menyesuaikan diri selepas mereka dibebaskan. Intervensi ini boleh dilaksanakan untuk membaik pulih pesalah curi ini dalam berasaskan kepada hukuman, pemulihan dan penginsafan. Di sinilah peranan pekerja sosial komuniti yang melaksanakan program ini. Ia dapat memupuk sikap boleh menerima antara satu sama lain dalam komuniti.
Berdasarkan pembacaan saya semasa melakukan tugasan ini, saya mendapati bahawa perbuatan curi ini sendiri mempunyai pelbagai definisi dari pelbagai aspek. Contohnya, definisi yang telah saya dapati adalah dari segi aspek undang-undang, Islam dan ahli falsafah sosiologi. Pelbagai definisi yang diberikan namun kesemuanya menekankan bahawa curi ini merupakan satu perbuatan mengambil hak orang lain dengan niat untuk memilikinya tanpa keizinan pemiliknya. Selain itu, saya juga dapat memahami bahawa situasi jenayah curi di Malaysia sangat membimbangkan. Hal ini kerana jenayah curi yang dilakukan adalah melibatkan kekerasan, malah terdapat daripada sesetengah kes yang melibatkan kehilangan nyawa. Hal ini menjadi tanda tanya sama adakah dengan kenaikan kes mencuri di Malaysia ini menunjukkan bahawa terdapat ramai rakyat yang hidup dalam keadaan terdesak, atau adakah sememangnya aktiviti mencuri ini merupakan satu aktiviti yang sememangnya sudah menjadi tabiat dan menjadi satu ketagihan. Oleh hal yang demikian, saya yakin bahawa di sinilah fungsi seorang pekerja sosial dapat dimainkan. Pekerja sosial bukan hanya boleh membantu mangsa-mangsa yang pernah terlibat dengan kes kecurian ini, malah pelakunya juga harus dibantu agar kita dapat mengetahui apakah punca sebenar mereka melibatkan diri dengan kes jenayah curi ini. Oleh yang demikian, fungsi pekerja sosial seperti empowerer, educator, mediator boleh dimainkan agar kita dapat mencari solusi kepada kes kecurian yang berlaku di Malaysia ini. Hai, nama saya Rosendra Shina Simpson dan ini refleksi saya untuk assignment ini. Baik, pada pendapat saya, jenayah curi ini adalah salah satu jenayah yang harus diberikan perhatian yang lebih oleh pihak berkuasa, kerana jika jenayah ini tidak dibendung dari jenayah yang kecil, dari tindakan yang kecil, maka ia akan membawa kepada tindakan yang lebih besar dan memberikan impak yang sangat besar dan sangat bahaya kepada komuniti setempat. Seterusnya, apabila pekerja sosial melakukan intervensi kepada pelaku devian ini ataupun penjenayah curi ini, ia seharusnya melihat kepada faktor ataupun peringkat yang mempengaruhi kehidupan individu tersebut seperti peringkat meso dan juga makro. Dari meso dan makro, dari persekitarannya, kita boleh lihat dan kita boleh tahu apakah punca-punca dan faktor-faktor yang sebenarnya mendorong si pelaku individu itu, pelaku devian ini melakukan jenayah tersebut. Mengenai isu ini, mengenai jenayah curi ini sebagai pekerja sosial ialah dari maklumat yang telah diperolehi daripada rujukan yang ada, jelas bahawa jenayah curi merupakan satu bentuk perlakuan jenayah yang melibatkan tindakan dan tingkah laku seseorang terarah kepada sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang dan norma-norma yang bertentangan dengan persekitaran seseorang. Seperti mana dalam teori konsep tingkah laku devian yang ada mengatakan bahawa semua jenayah adalah tingkah laku devian, tetapi tidak semua tingkah laku devian adalah jenayah. Dengan itu, jelas bahawa perlakuan jenayah yang dilakukan ini dapat memberi kesan yang negatif kepada diri sendiri dan orang lain, walaupun bagaimanapun dari perspektif konflik masyarakat sememangnya menghadapi kengkangan dan paksaan daripada sebahagian ahli yang lain, seperti mana penjenayah yang melakukan perbuatan mencuri sebenarnya ia terdorong oleh sifat keterpaksaan dalam diri untuk mendapatkan sesuatu yang diingini dengan jalan yang mudah atau kerana sebab-sebab yang tertentu. Okey, oleh itu jelaslah bahawa sikap maupun tindakan seseorang dalam sesuatu perkara tidak hanya dapat ditafsirkan dengan pandangan mata, tetapi perlu dilihat dengan lebih mendalam dari segi psikologi dan perasaan, agar sebagai pekerja sosial kita tidak boleh bersikap mudah menilai tingkah laku seseorang tanpa melihat dari sudut yang lain kenapa ia berlaku.
Oleh itu, apa yang saya boleh lakukan mengenai refleksi tentang jenayah curi ini, yang mana jenayah curi ini merupakan jenayah yang ianya berada di sekeliling kita. Ianya berlaku pada setiap hari dan ianya merupakan satu jenayah yang dianggap kecil tetapi sebenarnya ianya besar, kerana jenayah curi ini juga boleh menyebabkan kematian. Sebagai contoh, jenayah curi ragut atau pecah rumah. Jadi jika mangsa dan pemangsa tidak mengendalikan situasi itu dengan baik, maka boleh terjadi pembunuhan ataupun kecederaan kepada mangsa. Jadi oleh itu, sebagai pekerja sosial, kita boleh memberikan kaunseling kepada mangsa-mangsa yang trauma dengan kes kecurian yang mungkin telah memberikan kehilangan ahli keluarga mereka ataupun kecederaan kepada mereka. Kita sebagai pekerja sosial boleh menaikkan kembali semangat serta jati diri mereka yang hilang dan membantu mereka untuk mengatur strategi dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Selain itu, apa yang saya boleh katakan semasa saya melakukan tugas saya ini, saya mendapat sepenuhnya kerjasama di antara ahli kumpulan saya. Saya telah mereka banyak membantu saya dalam ketidakfahaman saya tentang tugasan yang diberikan, serta mereka juga memberi komitmen sepenuhnya terhadap tugas saya ini. Jadi berikut merupakan refleksi yang saya boleh buat sepanjang tugas saya ini berlangsung. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Refleksi peranan kerja sosial. Berdasarkan apa yang saya dapat daripada kes jenayah curi ini, saya sebagai pekerja sosial perlu membantu masyarakat yang mempunyai masalah. Kita perlu membantu memulihkan mereka semula. Contohnya pesalah yang melakukan jenayah curi. Di samping itu, saya juga dapat memahami tentang term-term seperti pekerja sosial berperanan untuk terlibat dengan jabatan kebajikan masyarakat, rumah kanak-kanak, rumah warga tua, penjara, yang mana yang ini perlu dibantu dengan profesional tanpa kita menghukum mereka. Selain itu, saya juga dapat mengetahui tentang sistem keadilan jenayah yang mana ia mempunyai kaitan antara satu sama lain. Masyarakat yang hidup seperti biasa dan jika mempunyai kesalahan akan merujuk kepada Polis Diraja Malaysia dan akan dibicarakan di mahkamah jika disabit kesalahan. Selain itu, dapat mengetahui tentang di bawah sistem keadilan jenayah adalah agensi yang bertanggungjawab membuat penguatkuasaan undang-undang jenayah ini, termasuklah Badan Perundangan, Polis, Mahkamah dan agensi pemulihan iaitu penjara. Perkara tersebut sewajarnya pekerja sosial peka dengan agensi tersebut supaya tahu untuk merujuk sesuatu kesalahan. Akhir sekali, kita sebagai pekerja sosial perlu membantu untuk memulihkan semula seseorang individu yang melakukan kesilapan dan kesalahan jenayah. Kita perlu meneliti sesuatu perkara dengan rasional, bukannya dengan emosi. Saya juga dapat mengetahui bahawa setiap isu jenayah yang dilakukan pasti ada tempat untuk memulihkan semula akhlak seseorang. Semua orang boleh berubah. Mereka diberikan pilihan untuk berubah. Jika mereka tidak mahu berubah, kita sebagai pekerja sosial perlu membantu mereka untuk meningkatkan semula kefungsiannya dalam kehidupan untuk berada di dalam sekeliling. Kesimpulannya, setiap tindakan devian ataupun keadaan jenayah yang berlaku yang dilakukan oleh beberapa individu ataupun seorang individu sahaja besar kemungkinan mempunyai faktor-faktor yang disebabkan oleh persekitaran ataupun dari dalam dirinya sendiri. Baik, selain daripada persekitaran, faktor dari dalam diri sendiri adalah seperti bertarung dengan masalah mental ataupun penyakit mental, maka ia akan mendorong seseorang itu bertingkah laku devian ataupun bertingkah laku yang lain daripada norma masyarakat mereka di sekeliling. Dengan itu, pekerja sosial haruslah memberikan intervensi ataupun memberikan terapi yang sesuai berdasarkan kes yang dihadapinya. Pekerja sosial haruslah tahu punca dan faktor yang mendorong individu tersebut melakukan tingkah laku devian ataupun jenayah curi, sama ada disebabkan oleh kemiskinan, disebabkan oleh pengaruh rakan ataupun tekanan hidup dan sebagainya. Pekerja sosial haruslah mengetahui faktor itu tersebut dahulu, lalu menyenaraikan dan akhirnya memilih intervensi ataupun terapi yang sesuai yang untuk diberikan kepada penjenayah tersebut.
Setelah mengetahui faktor dan punca dan mendapatkan intervensi yang sesuai, cara intervensi yang sesuai dan terapi yang sesuai, maka pekerja sosial boleh memulakan intervensi. Selain daripada mendidik dan mengembalikan kefungsian sosial seorang individu yang melakukan tingkah laku deviant, pekerja sosial juga harus dalam masa yang sama harus mendidik masyarakat dan community untuk saling menerima dan membantu tingkah laku deviant ini, pelaku deviant ini untuk balik ke masyarakat dan berperanan secara aktif dalam masyarakat. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.